kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Ucapan syahadah kita ini syariat. Hakikat syahadah itu ada. Ya. Bila kita sebut dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syariatnya, ada hakikatnya. Kejadian diri kita pun ada syariatnya, ada hakikatnya. Seluruh kejadian yang Allah jadikan di alam semesta ini pun ada syariatnya, ada hakikatnya. Dengan kata lain, ada zahirnya, ada batinnya. Saya dah selalu sebut, patutnya kita dah faham. Zahir seluruh kejadian disebut oleh Allah dalam Quran, alam mulki. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ayat pertama surah Mulk. Batin kejadian malakut. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Alam zahirnya dalam kekuasaan Allah, alam batinnya juga dalam kekuasaan Allah. Jadi alam malakut itu hakikat seluruh kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadah birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita cuba ingatkan semula satu istilah. Satu istilah yang mungkin susah nak dipahami oleh umat Islam. Istilah yang saya maksudkan ialah hakikat. Di zaman hidupnya Imam Syuuti, abad yang 9 sampai awal abad ke-10 Hijrah, Imam Syuuti meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Pada masa beliau hidup, istilah hakikat ini sudah menjadi satu istilah yang dipertikaikan oleh ramai ulama, sehingga menyebabkan Imam Syuuti merasa terpanggil untuk menjelaskan apa yang sebenarnya hakikat. Dalam usaha beliau menegakkan istilah hakikat ini dan kebenarannya dalam agama Islam, beliau mengarang sebuah kitab Ta'yidul Haqiqatil Aliyah. Kalau dalam bahasa kita, memperkasakan makna dan tujuan hakikat yang sangat tinggi harganya di sisi Allah. Imam Syuuti mengajak umat Islam memahami kebenaran hakikat yang terdapat dalam ajaran Islam. Dalam mukadimah buku beliau tersebut, beliau mengutarakan sebuah hadis Nabi yang menyebut tentang hakikat.
Dan diterangkan latar belakang sejarah hadis tersebut. Hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Kharisah bin Malik. Rasulullah bertanya, "Kaifa anta ya Kharisah?" Bagaimana imanmu ya Kharisah? Maka Kharisah menjawab, "Amantu billah haqqan ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku beriman sampai ke tingkat hakikat iman yang sebenar ya Rasulullah. Rasulullah menyambung sabdanya, "Ya Kharisah, inna likulli syai'in haqiqatan." Ini perhatikan ya. Rasulullah bersabda, "Ya Kharisah, wahai Kharisah, inna likulli syai'in haqiqatan." Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hakikat. Wa ma haqiqatu qaulika. Apakah hakikat pengakuanmu tadi ya Kharisah? Ya. Jadi Nabi tegaskan ya, inna likulli syai'in haqiqatan. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hakikatnya. Engkau telah berkata amantu billah haqqan. Maka apakah hakikat kata-katamu itu ya Kharisah? Maka Kharisah menjawab, ashartu layali wa atma'tu nahari hatta ka'anni andur ila ahlan nar wa ahla jannah. Ya Rasulullah, siang aku berpuasa, malam aku berjaga. Sehingga kadang-kadang ya Rasulullah, aku nampak penduduk neraka, aku nampak penduduk surga. Maka Rasulullah bersabda, "Sadaqta anta ya Kharisah." Kalau begitu betul lah. Imanmu sampai ke tingkat hakikat iman sebenar. Fa'alzim. Mudah-mudahan imanmu tetap begitu. Jadi ini yang menuliskan hadis ini ialah Imam Syaiuti, seorang ahli hadis yang terkenal. Meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Tujuan beliau menulis kitab ini ialah untuk menolak, membetulkan pandangan setengah ulama yang berpandangan bahwa Islam itu semuanya syariat, tak ada hakikat. Jadi apa yang ditulis oleh Imam Syaiuti itu sangat penting bagi kita. Sila bang? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dengan keterangan yang dibuat oleh Imam Syaiuti, maka wajiblah kita yakin bahawa dalam agama Islam ada hakikat. Dan bila kita sebut hakikat, di bawah hakikat itu syariat. Ya, timbullah syariat dan hakikat. Rasulullah bersabda tadi, inna likulli syai'in haqiqatan. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hakikat. Apa saja ada hakikat. Agama pun ada hakikat agama. Yang zahir dinamakan syariat agama. Yang batin dianggap sebagai hakikat. Kalau asas agama Islam 3,
Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, dan ihsan. Maka ketiga-tiga asas agama Islam ini, ihsan yang ketiga itulah dianggap sebagai hakikat agama. Sedangkan Islam dan iman, Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, ini dipandang sebagai syariat. Hakikat agama ialah ihsan. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ucapan syahadah kita ini syariat. Hakikat syahadah itu ada, ya. Mereka tersebut dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syariatnya. Ada hakikatnya. Kejadian diri kita pun ada syariatnya, ada hakikatnya. Seluruh kejadian yang Allah jadikan di alam semesta ini pun ada syariatnya, ada hakikatnya. Dengan kata lain, ada zahirnya, ada batinnya. Saya dah selalu sebut, sepatutnya kita dah faham. Zahir seluruh kejadian disebut oleh Allah dalam Quran, alam mulki. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ayat pertama surah Mulk. Batin kejadian malakut. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Alam zahirnya dalam kekuasaan Allah, alam batinnya juga dalam kekuasaan Allah. Jadi alam malakut itu hakikat seluruh kejadian. Kita sebagai manusia pun ada zahirnya, kita panggil aspek jasmani, batinnya kita sebut aspek rohani. Ilmu pun begitu juga, ya. Yang jelas ilmu syariat, ilmu hakikat. Ilmu syariat ini boleh dipelajari, boleh diajarkan. Tapi hakikat tidak boleh siapa juga yang mengajarkan. Karena ilmu hakikat yang boleh mengajarkan, menyampaikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada keterangan ini, maka kita dapat pastikan bahawa ilmu hakikat insan yang terdapat dalam kitab Hakikat Insan, yang terdapat dalam kitab Rahsia Insan, yang terdapat dalam tulisan-tulisan mengenai kaji, ilmu kaji insan. Ini semuanya tidak betul. Kerana tokoh-tokoh ilmu hakikat manusia ini mendakwa bila kita pelajari ilmu hakikat insan yang mereka ajarkan, kita dah dapat mencapai hakikat. Itu tak betul. Kerana yang boleh menyampaikan hakikat hanyalah Allah. Ilmu hakikat itu hanya Allah saja. Sebenarnya antara ilmu syariat dan hakikat itu mudah. Tapi kerana kita tak faham, jadi susah.
dalam kita mempelajari, usaha kita mempelajari sifat 20. Antara sifat 20 ialah sifat wahdaniyah, keesaan Allah, wahdaniyah. Berdasarkan kepada katalah Qul huwallahu ahad. Allah itu ini kita boleh pelajari, boleh pahami, boleh ditulis, boleh diterangkan, boleh syarahkan panjang lebar. Tetapi ahadiyatullah ini tak ada siapa yang boleh mengajar, menyampaikannya. Hanya Allah saja yang boleh menyampaikan. Yang boleh menyampaikan kita ke tingkat ahadiyah. Sifat ma'ani yang 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Sifat ma'ani yang 7 ini kita boleh pelajari. Dan terdapat keterangannya dalam kitab-kitab tauhid yang lebar dengan dalil-dalil. Tetapi sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini sifat maknawiyah. Tak ada siapa, tak ada makhluk, sehingga Jibril pun tidak boleh menyampaikan kita ke tingkat sifat maknawiyah. Yang menyampaikan kita ke tingkat sifat maknawiyah hanyalah Allah semata-mata. Jadi hanya Allah saja yang boleh menyampaikan kita ke tingkat hakikat. Makhluk tidak boleh. Ilmu yang berkaitan dengan hakikat di dalam ilmu tasawuf tidak lagi diistilahkan dengan ilmu, tetapi diistilahkan dengan ma'rifah. Apa dia? Ilmu yang berkaitan dengan hakikat, peringkat hakikat, tidak lagi dinamakan ilmu, tapi diistilahkan dengan ma'rifah. Kalau ilmu itu di peringkat syariat. Boleh diajar, boleh disampaikan, boleh didengar, boleh ditulis, boleh dikuliahkan. Tapi ma'rifah yang berkaitan dengan hakikat itu tidak boleh. Hanya Allah saja yang boleh menyampaikan ma'rifah. Karena makrifat itu ialah ilmu yang berkaitan dengan hakikat. Kita bila belajar tasawuf dan tarekat, mesti kita dapat memahami dengan jelas garis antara ilmu dan makrifah. Senang saja. Makrifah, ilmu yang berkaitan dengan hakikat. Ilmu itu berkaitan dengan syariat. Boleh dipelajari, boleh disyarahkan, boleh dituliskan. Tapi makrifah tidak boleh. Bila seseorang tidak jelas pandangannya mengenai ilmu dan makrifah, maka selalunya terkeliru. Dan senang menjadi mangsa ajaran sesat.
Jadi asasnya macam mana? Ma'rifah, tidak ada makhluk yang boleh menyampaikan. Yang menyampaikan ma'rifah hanyalah Allah. Ya. Tapi ilmu itu boleh disampaikan oleh makhluk. Cuba kita dengar kata-kata Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali menyimpulkan tentang makrifah. Bahawa makrifah itu tugas Allah. Tak ada manusia boleh menyampaikan makrifah. Kata Imam Ghazali, fa ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tuksal bi ilmil kalam. Balil kalamu mani'an laha wa khijaban anha. Wa amma khusuluha bil mujahadah. Adapun ma'rifatullah, makrifah tentang sifat-sifat Allah, bukan ilmu ya, makrifah. Adapun makrifah tentang wujudnya Allah, makrifah tentang sifat-sifat Allah, makrifah tentang perbuatan-perbuatan Allah, tak akan dapat dicapai dengan belajar ilmu tauhid. Bahkan seseorang yang terus belajar ilmu tauhid, dia akan terhalang, terhijab daripada makrifah. Wa amma khusuluha bil mujahadah. Adapun untuk mendapatkan ma'rifatullah, mestilah melakukan mujahadah. Melalui mujahadah tersebut, Allah akan limpahkan terus ke dalam hati makrifah. Imam Ghazali membawa satu dalil dari ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang melakukan mujahadah untuk mendapatkan makrifah kami, nescaya kami akan hidayahkan jalan-jalan makrifah kami itu. Imam Ghazali gunakan ayat ini berdasarkan kepada tafsiran yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas. Jadi terang, makrifah tak boleh disampaikan oleh makhluk. Jibril pun tak boleh menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Apatah lagi kita, cerdik macam mana pun seorang guru, tak boleh. Ya, Jibril pun tak boleh. Bukan tugas makhluk. Tugas Allah. Jadi dengan apa yang saya terangkan ini, tuan-tuan, boleh tolak secara total ilmu hakikat insan, ilmu rahsia insan, ilmu kaji insan. Karena tokoh-tokoh ilmu ini mendakwa mereka sajalah yang boleh memberikan hakikat kepada orang ramai. Ada yang mengaku dirinya telah dikurniakan oleh Allah anak kunci untuk sampai kepada hakikat. Ini lagi bohong. Jadi Imam Ghazali ya sebenarnya dia tak bercakap saja bahawa makrifah itu tidak boleh dicapai dengan belajar, terus belajar ilmu tauhid. Tapi mestilah melakukan mujahadah. Imam Ghazali tunjukkan kepada kita, contohkan kepada kita macam mana mujahadah yang dimaksudkan, yang nanti Allah akan kurniakan kita hakikat dan makrifah.
menyampaikan kita ke tingkat hakikat, dan kita dikurniakan Allah peningkatan ilmu kepada makrifah. Imam Ghazali kata, hendaklah seorang itu bersuci, ambil wuduk, pilih satu tempat untuk berzikir yang sesuai untuk dirinya. Hendaklah dia duduk berzikir, menyebut Allah, 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 berterusan. Apa saja yang lain daripada Allah, hendaklah ditolak daripada fikirannya, daripada hatinya, Allah saja. Ketika itu, kata Imam Ghazali, ibadat memadai dengan solat fardu, sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Tak boleh baca Quran, tidak boleh baca kitab, tak boleh baca hadis. Imam Ghazali kata, para nabi dan rasul, para wali-wali Allah dikurniakan oleh Allah makrifah dengan cara yang tersebut. Dan apa yang disebut oleh Imam Ghazali ini bukan beliau sebut saja, beliau sendiri lakukan. Selama beberapa tahun? Ketika di Damsyik selama 10 tahun. Sesudah kembali ke Baghdad selama setahun. Jumlahnya 11 tahun. Jadi bukan Imam Ghazali cakap-cakap tulis saja, tidak. Kita cuba tingkatkan lagi pandangan kita. Kenapa makrifah itu tidak boleh disampaikan oleh makhluk? Tidak boleh diajarkan kecuali oleh Allah. Yang pertama, tuan-tuan, syarat untuk mendapat makrifah itu ada 3 syarat. Syarat ini pun bukan saya menetapkan. Siapa dia yang menetapkan? Syekh Abu Qasim Al-Junaidi. Ulama-ulama tasawuf lain sama saja. Yang pertama, hati sudah zahir batin seseorang itu bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Ya, zahir batin seseorang itu sudah bersih daripada sifat-sifat madmumah. Syarat yang kedua, zahir dan batin orang tersebut sudah dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Sifat tercela hilang, sifat terpuji mengambil tempat. Syarat yang ketiga, hati orang tersebut hanya ingat Allah semata-mata. Ada 3 ni, senang saja nak ikat. Zahir dan batin tak ada lagi sifat yang tercela. Zahir dan batin terhias dengan sifat-sifat yang terpuji. Hati dan ingatan hanya ingat Allah semata-mata. Ada 3 inilah. Orang tersebut, apabila ada 3 syarat tersebut, orang tersebutlah baru Allah lempahkan makrifah terus ke dalam hati. Sebab itu makrifah itu termasuk dalam al-ulum al-wahbiyah. Ilmu yang Allah kurniakan terus ke dalam hati. Adapun ilmu syariat
yang pada akal, itu termasuk dalam al-ulum kasbiyah, ilmu-ilmu yang diusahakan oleh manusia. Sebab itulah makrifah tak boleh siapa pun yang menyampaikannya, kerana makrifatullah itu termasuk dalam al-ulum al-wahbiyah, ilmu yang Allah limpahkan terus ke dalam hati seseorang. Jadi peranan Allah tidak boleh diambil alih oleh makhluk. Jibril sendiri pun tidak boleh. Saya fikir tuan-tuan faham. Tuan-tuan mungkin tengok dekat TikTok, dekat Facebook. Keterangan tentang hakikat la ilaha illallah. Hakikat dan makrifah la ilaha illallah. Bila kita gunakan ukuran yang saya telah sebutkan tadi, semua keterangan tentang hakikat dan makrifah la ilaha illallah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz itu semuanya tak betul, tak menepati. Selagi disampaikan dengan bahasa manusia, itu bukan hakikat. Karena hakikat itu secara limpahan terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prosesnya di puncak, di peringkat puncak. Macam mana Allah melimpahkan makrifah itu. Sebagai contoh lah ya. Sebagai contoh, katalah ulul albab dalam Quran. Ini contoh yang memang Allah sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di alam malakut, kejadian-kejadian yang di langit. Kejadian-kejadian di langit ini makna kejadian-kejadian yang Allah jadikan di kawasan langit. Dan di dalam malakut, kejadian-kejadian yang terletak di kawasan bumi. Dan juga di dalam alam malakut peredaran masa, malam dan siang. Terdapat rahsia-rahsia Allah yang dapat disaksikan oleh golongan ulul albab. Ketika itulah tuan-tuan, ulul albab dikurniakan Allah makrifah. Dengan cara apa? Allah kasyafkan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh. Maka pandangan roh mereka nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut. Ini kan kerja Allah. Jadi kerja Allah ini tak boleh diambil alih oleh makhluk. Jibril sendiri pun tak boleh. Karena ini kerja Allah. Jadi yang penting, hakikat dan makrifah itu adalah kerja Allah, bukan kerja makhluk. Setinggi mana pun kata-kata manusia menerangkan tentang hakikat dan makrifah, tak akan menyampaikan kita kepada makrifah, hakikat dan makrifah. Kan kita temui ya, ada ustaz-ustaz yang bahasanya hebat-hebat bila menerangkan hakikat dan makrifah. Kita sangka, oh ustaz ini ada hakikat dan makrifah. Sebenarnya tidak. Contoh tadi, ulul albab. Allah kurniakan terus hakikat dan makrifah ke dalam hati mereka, ke dalam roh mereka. Cara apa? Dibukakan berbagai hijab.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Ayat 22 surah Qaf. Allah yang kasyafkan, bukan manusia. Tapi syaratnya tadi dah, zahir batin dah bersih dari sifat-sifat tercela, dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah, hati hanya ingat Allah. Maka Allah kasyafkan dah berbagai hijab. Dan ketika itu pandangan roh kita nampak rasa-rasa Allah di alam malakut. Ketika itulah ilmu yang kita ada tentang Allah pada akal disampaikan, ditingkatkan oleh Allah ke dalam hati menjadi ma'rifah. Dan ketika itu juga kita dapat ma'rifah tentang diri kita. Saya pikir saya dah cakap lebih setengah jam. Tadi janji setengah jam. Saya fikir cakap ni dulu, nanti kita boleh sambung lagi ya. Banyak lagi yang perlu kita pastikan. Cuma malam ini ya, hakikat dan makrifah itu kerja Allah, bukan kerja makhluk. Bagaimanapun hebatnya seorang ustaz menerangkan tentang syariat, hakikat, makrifah, tak akan sampai. Ya? Kerana kerja itu kerja Allah, bukan kerja kita. Jadi insya Allah kita sambung akan datang. Hari Jumaat akan datang. Cuma Jumaat akan datang, kita ada lagi kan. Kita sodok hari Senin ya insya Allah. Supaya kita dapat kepahaman yang sebenar. Jadi sekurang-kurangnya malam ini kita dapat tahu ilmu hakikat insan, ilmu rasa insan, ilmu kaji insan, ini semuanya salah. Karena apa? Ilmu itu disampaikan oleh manusia dan ilmu itu sendiri pun salah, banyak salahnya dari syariat. Macam mana boleh sampai kepada hakikat? Sangat bahaya ada siapa yang mempelajari ilmu hakikat insan ini, mereka mendakwa sudah sampai hakikat, maka seluruh kewajiban agama, taklid agama gugur. Ini lagi dah teruk. Sebab ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nak tanya ke? Ada ya. Okeylah, tepat ni wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Li abaina li ummahatina wa li dhawi huquqil wajib alaina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.